Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi kali ini untuk perkongsian tajwid Al-Quran. Okey. Baik, jadi pada sesi kali ini akan membicarakan berkaitan dengan hukum mad arid lis sukun dalam dalam buku tajwid Qurani. Dalam buku tajwid Qurani. Baik, hukum mad arid lis sukun ini merupakan hukum yang banyak di dalam Quran, mendominasi. Boleh dikatakan mendominasi dalam Al-Quran selain daripada hukum gunnah dengung ataupun mad iaitu panjang. Jadi mad arid lis sukun para pelajar perlu tahu secara betul dan juga secara jelas supaya nanti bacaannya lebih mantap, lebih tertib, bertajwid, seterusnya melakukan hafazan dan juga tasmi' dengan jelas. Okey, baik. Jom sama-sama kita tengok pada topik ini mad arid lis sukun. Jadi ejaan bahasa Arabnya begini. Mad arid lis sukun. Okay. Apakah definisi kepada mad arid lis sukun? Jom kita tengok. Iaitu terdapat huruf yang berbaris selepas huruf mad dan disukunkan kerana waqaf. Dia kata di sini terdapat huruf yang berbaris selepas huruf mad. Okey. Ini ialah huruf mad semua. Cuba tengok contoh ni dalam ada anak panah sini. Okey. Jadi huruf waw ini ialah huruf mad. Huruf alif ini ialah huruf mad. Ya ini ialah huruf mad. Alif huruf mad, waw huruf mad, ya huruf mad. Jadi ini ialah huruf mad dia kata. Okey. Terdapat huruf yang berbaris selepas huruf mad. Okey, maknanya ini ialah huruf mad. Selepasnya ada huruf yang berbaris. Ini dia huruf yang berbaris. Nun baris atas, dal baris di bawah, nun baris di hadapan, hamzah di hadapan, hamzah hadapan dan juga hamzah di atas. Kemudiannya ia kena sukun kerana waqaf. Huruf yang akhir ni kena sukun kerana waqaf. Jadi jangan baca muflihuna, baca muflihun. Jangan baca apabila kita nak berhenti al-ibadi. Baca al-ibad. Boleh jadi kita sukunkannya. Sukunkannya. Jadi kena tahu sebab kepada ma'arid li sukun iaitu yang pertama adanya huruf yang berbaris selepas huruf mad dan juga kena wakaf. Kena wakaf. Kalau tidak ada wakaf, adakah dinamakan sebagai mad arid li sukun? Jawapannya ialah tidak. Okey. Ustaz ulang sekali lagi. Sekiranya tidak ada wakaf, maka ia tidak dinamakan sebagai mad arid lis sukun. Syaratnya kena ada wakaf. Okey, jelas untuk yang pertama tadi tu. Jadi jika ada soalan boleh tanya. Sekiranya kurang jelas, suara tak clear pun boleh tanya supaya boleh ulang sekali lagi. Okey, maka ada sukun yang berbentuk disebabkan oleh wakaf selepas huruf mad dan terdapat padanya mad lin. Okey, sekali lagi kita ulang supaya lebih faham. Maka ada sukun yang terbentuk. Sukun ni apa dia? Baris mati. Baris mati. Baris mati Maka ada sukun baris mati yang terbentuk disebabkan oleh waqaf selepas huruf mad dan terdapatnya padanya mad lin. Jadi ada juga dinamakan sebagai mad lin. Tapi kat sini kita nak cerita tentang apa dia? Mad arid lis sukun. Tapi di sini ada juga berkaitan dengan mad lin. Maka dinamakan juga sebagai mad lin arid lis sukun. Jadi kat sini ialah pembelajaran yang tinggi sedikit, pembelajaran yang advance sikit. Sebelum ni kita tahu mad arid lis sukun sahaja. Betul ke? Mad arid lis sukun. Di sini ada mad lin arid lis sukun. Jadi itu nama yang kedua. Bagi pelajar yang tak pernah dengar, maka ini perkara yang baru bagi mereka. Jadi kena tahulah. Baik, faham semua? Okey. Terdapat huruf bertanda mati daripada huruf hamzah dan bukan huruf hamzah. Okey, ini dia. Huruf nun baris atas yang kena matikan.
Dal kena matikan, nun kena matikan, hamzah kena matikan, hamzah kena matikan, hamzah kena matikan. Okey. Al-Imam Al-Jamzuri menyebut bahawa wa mithlu dha in arada as-sukuna waqfan kata'lamuna nasta'inu. Apa maksud dia? Dan seperti contoh huruf yang mempunyai sukun yang sementara, yakni arid li sukun. Sukun dia sementara lah. Sebab apa sementara? Sebab dia ialah wakaf. Kalau hukum asal, kalau keadaan asal ia berbaris. Pada ketika wakaf seperti lafaz ta'lamuna nasta'inu. Jadi ta'lamuna asalnya na kita matikan dia ta'lamun. Wakaf. Wakaf maksudnya apa? Berhenti dengan nafas habis. Okey. Nasta'in. Okey, berhenti dengan nafas habis. Kalau kita hidupkan dia nasta'inu. Kalau kita sambung nasta'inu dinas siratal mustaqim. Jadi kita namakan sebagai wasal, bukannya sebagai wakaf. Jadi kat sini para pelajar, para pendengar yang ada perlu tahu apa maksud wakaf, apa maksud wasal, apa maksud yang nak disampaikan satu persatu. Okey, tengok lagi Sebab penamaan, sebab apa kita namakannya sebagai ma'arid li sukun? Banyak dalam Quran. Kalau dalam suratul Fatihah tu ada 6 tempat mad arid li sukun. Dalam Fatihah sahaja ada 6 tempat mad arid li sukun. Banyak tak? Banyak. Dalam Quran lebih-lebih lagi lah, sangat-sangat banyak. Okey, kita tengok mad arid li sukun ni, kita nak tengok definisi dia. Mad, apa maksud mad semua? Tahu tak maksud mad mim dal ni? Siapa tahu boleh jawab. Tak tahu. Mad maksud dia ialah panjang, mim dal. Mad ataupun mudud, plural dia. Mudud ataupun mad. Mad maksud dia panjang. Okey? Maddun. Bacaan panjang. Panjang macam mana tu? Sama ada 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 5 ataupun 6 harakat. Okey, itu mad. Arid pula apa dia? Ni, arid maksud dia mendatang. Okey, mendatang. Arid ni ialah mendatang, bukannya yang asal. Lawan kepada mendatang ialah asal. Contoh Ali asalnya dalam kelas tu tak ada. Tiba-tiba pukul 3.30 dia masuk. Jadi lecturer tengok, tiba-tiba Ali ada kat depan. Jadi Ali ialah mendatang, arid. Bukannya asalnya datang pukul 3. Dia datang pukul 3.30. Baik jelas maksud arid itu mendatang. Kerana terjadinya sukun disebabkan wakaf bukan secara asal. Lis sukun kerana adanya sukun, iaitu bacaan mad, okey, yang mendatang kerana adanya sukun. Sebab apa kena sukun? Sebab kita nak wakaf. Jadi di sini kalau kita tengok bacaan yang asal, ia tidak perlu dipanjangkan. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nampak tak? Ar-Rahim tidak dipanjangkan. Pendek saja. Itu ialah hukum pada baris asal. Tetapi kalau Ustaz wakaf, Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Ustaz wakafkan dia. Ustaz sukunkan huruf akhir iaitu mim. Maka ia dibaca secara mad. Baik faham? Itu nama dia mad arid lis sukun. Okey, kalau ada soalan boleh tanya, kalau tak ada kita teruskan Pembahagian. Mad arid lis sukun terbahagi kepada 4 bahagian. Yang ni semua kena tahu. Sebelum ni mungkin tak tahu ada pembahagiannya. Jadi pada sesi kali ini harap semua faham apa yang dimaksudkan dengan mad arid lis sukun pembahagiannya. Terbahagi kepada 4 bahagian. Yang pertama dinamakan sebagai mad arid lis sukun mutlak. Mad arid lis sukun mutlak, iaitu bacaan sambung untuk mad dan wakaf untuk pembentukan sukun. Seperti ta'lamuna, ta'lamun. As-salata, as-salah. Ia boleh dibaca 2, 4 atau 6 harakat. Okey, saya ulang sekali lagi. Berapa harakat semua? Ma'arid li sukun. Boleh baca 2, 4 ataupun 6.
Contoh, Ustaz saya nak baca dua macam mana? Boleh. Kalau baca dua, konsisten daripada awal sehingga akhir dua harakat. Contoh Ustaz baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Nampak tak? Semua dua harakat hujung. Okey, Ustaz saya nak baca 4 harakat. Okey, kita baca 4 harakat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Berapa harakat? 4. Ustaz, saya nak baca 6 harakat. Silakan, konsisten daripada awal sehingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Berapa harakat? 4. Itu nama dia mad arid lis sukun. Okey. Itu yang pertama, mutlak. Mutlak ni maksud dia, ia terbuka, ia umum. Tidak khusus kepada mana-mana perkara. Okey, jelas semua? Okey, poin kedua pula, cuba tengok. Mad muttasil arid lis sukun. Okey, kita tambah apa? Muttasil. Ini dia. Muttasil arid lis sukun. Mad muttasil arid lis sukun. Okey. Ia wajib dibaca 4 ataupun 5 harakat dan dibolehkan sehingga 6 harakat. Sebab apa nama dia mad muttasil? Kerana bertemunya alif ataupun huruf mad dengan hamzah di dalam satu kalimah dan juga nak wakaf. Kalau kita tak nak wakaf, kita boleh baca 4 ataupun 5 sahaja. Nama dia ialah mad wajib muttasil ataupun mad muttasil ataupun mad muttasil wajib. Boleh, tidak ada masalah. Tetapi kalau kita nak baca wakaf, kita nak berhentikan dia, maka boleh baca berapa harakat? 4, 5 sehingga 6 harakat. Contoh yang biasa kita dengar dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhitun bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Nampak tak? Illa bima syaa'. Okey, yang ni dia bagi contoh as-sama'. Ustaz ambil contoh illa bima syaa'. Sama je. Shin, alif, hamzah. Sama saja Hamzah dan juga alif dan juga hamzah duduk di akhir dan juga kita nak wakaf dalam satu perkataan ataupun dalam satu kalimah. Maka sebaiknya baca berapa harakat? 6 harakat. Wajib baginya 4, 5 dan juga boleh 6 harakat. Biasanya baca 6 harakat. Boleh tak Ustaz nak baca 2? Jawapannya tidak boleh. Sebab apa? Wajib lebih daripada 2 harakat. Jadi siapa yang tak belajar, sila belajar bagaimana kita nak baca dengan mad wajib 4 ataupun 5 harakat. Jadi nama dia apa dia? Mad muttasil arid lis sukun. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. 6 harakat. Okey, nombor 3. Mad badal arid lis sukun. Yang ini jarang sikit kita dengar. Mad badal arid lis sukun. Ia boleh dibaca 2, 4, 6 harakat. Sama je 2, 4 harakat. 2, 4, 6. Sama dengan nombor 1 ni. Boleh 2, 4 ataupun 6 harakat. Bukannya 5. Kalau kat 5 di sini. Mad muttasil arid lis sukun. Okey, contoh ma'ab. Sebab apa nama dia mad badal arid lis sukun? Badal ni sebenarnya dia ada 2 hamzah. Tetapi ditukarkannya, badalkannya hamzah kepada huruf mad, iaitu alif. Ma'ab 4 harakat, 6 harakat dan juga 2 harakat. Biasanya baca berapa? 4, 6 lah.
4 ataupun 6 harakat biasanya baca. 2 boleh juga tapi jaranglah. Baik. Yang keempat akhir sekali pada kali ini ialah madlin arid lis sukun. Yang ini banyak dalam Quran juga. Kita tambah apa? Perkataan lin. Madlin arid lis sukun. Khawfun. Khawfun. Dia kata di sini akan diterangkan pada bahagian seterusnya. Tapi tak apa Ustaz terangkan di sini. Madlin arid lis sukun ia mempunyai 2 huruf. Okey, yang pertama huruf waw. Yang kedua ialah huruf ya. Di mana waw itu mati, ya itu mati sebelumnya berbaris di atas. Nah, kemudiannya ada huruf akhir yang kita nak wakafkan kerana yang perlu dimatikan kerana kita nak wakaf. Perlu disukunkan kerana kita nak wakaf. Dekat mana banyak madlin arid li sukun? Jawapannya dalam surah Quraisy. Dalam surah Quraisy. Contoh Ustaz baca Li'ilafi Quraisy. Huruf ya dan juga shin. Sebelum dia huruf ra baris di atas. Quraisy. Boleh dibaca 2, 4, 6 harakat. Ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Sad ya fa. Sayf. Madlin arid li sukun. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. الْبَيْتِ مَأْلٍ آرِدْ لِلسُّكُونِ. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Ju' maklin ke? Bukan. Mad arid lisukun. Okey, sebab apa? Sebab sebelum waw tu berbaris di depan. Ju' bukannya maklin arid lisukun tetapi mad arid lisukun. Itu mad arid lisukun. Baik. Apa sambungan ayat tadi? Wa amanahum min khawf. Wa amanahum min khawf. Jadi ni apa? Mad lin arid lisukun. Macam mana? Sebab adanya huruf waw mati namakan sebagai huruf lin. Kemudiannya ada huruf kha yang berbaris di atas. Ada huruf sebelumnya baris di atas. Kemudiannya huruf selepasnya kita kena mati untuk kita wakaf. Khauf. Tak boleh nak baca khaufun. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khaufun. Salah lah. Kalau baca min khaufun salah. Min khauf maka betul. Okey, baik semua. Jadi itu pembelajaran kita. Topik pada hari ini. Apa dia semua? Mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun. Okey, pembelajaran kita advance sikit sebab kita terus tahu ada 4 bahagian yang selama ni mungkin kita tidak tahu. Yang pertama, mad arid lis sukun mutlak secara umum. Yang kedua, mad muttasil arid lis sukun berkait dengan mad wajib muttasil. Yang ketiga, mad badal arid li sukun kerana berkait dengan mad badal. Yang ketiga ialah mad lin arid li sukun kerana berkait dengan mad lin. Kemudiannya perlu diwakaf dan juga disukunkan. Okey, baik. Jelas. Ada apa-apa soalan sebelum kita pergi kepada talaqi Al-Quran surah Al-Mutaffifin? Tak ada. Tak ada Baik. Okey semua, boleh buka Quran ataupun tengok di hadapan. Kita baca surah Al-Mutaffifin ini sehingga ayat yang ke-21 saja. Kemudiannya kita akan tengok mana contoh mad arid lis sukun. Okey, boleh? Okey, jadi insya-Allah Ustaz baca, kemudiannya yang lain ikut di tempat masing-masing. Ustaz baca dulu, yang lain ikut bacaan di tempat masing-masing. Tak perlu buka mic, cuma perlu buka mulut lah. Perlu buka mulut untuk baca. Yang tak boleh baca, tak perlu baca. Yang keuzuran, tidak perlu baca. Dengar sahaja. Moga-moga mendapat pahala dan manfaatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون Sadaqallahul azim. Baik, Alhamdulillah kita dah baca surah Al-Mutaffifin ayat pertama sehingga ayat yang ke-21. Okey, baik. Persoalan di sini ialah, adakah terdapatnya hukum mad arid li sukun dalam bacaan tadi? Ada, Ada banyak ke sikit? banyak. Baik, terima kasih atas jawapannya. Betul, banyak dan juga sangat banyak. Kalau Ustaz boleh tanya di sini, mad arid li sukun ditandakan dengan warna apa ya dalam Quran ini? Warna oranye. Baik, tepat sekali warna oranye. Ini dia. Satu.
Mutaffifin. Okey. Kalau kita baca wailul lil mutaffifin, kita wakaf di situ. Orang tanya kita ni mutaffifin ni kena baca panjang, nama apa mat dia? Jadi kita jawab mad arid li sukun, baca 2, 4 ataupun 6. Baik. Kalau kita tak nak wakaf, kita wasal, dia tidak jadi mad arid li sukun, dia jadi mad asli sahaja pada huruf ya ini. Contoh wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Berapa panjangnya? 2 sahaja. 2. Tidak ada 4 ataupun 6 harakat. Baik, mana lagi mad arid li sukun ni dia? Waw, lagi? Waw. Lagi? Ya. Waw lagi. Lagi ya. Lagi? Ya Ya. lagi. Okey, lagi mana lagi? Ya. Ya. Huruf Ya. ya lagi. Waw Waw. pula. Ya. 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 Waw. 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 Ya. Waw. Waw. Ya. Ya. Waw. Waw dan juga waw. Alif ada? Alif tak ada? Alif tidak ada. Alif tidak tidak ada. Okey, mad lin arid li sukun ada tak dalam ni? Pun tidak ada mad lin arid li sukun kan? Okey, saya tanya lagi, mad badal arid li sukun ada ke dalam bacaan tadi kita? Pun tidak ada mad badal arid li sukun. Mad muttasil arid li sukun ada ke tak ada? Pun tidak tidak ada dalam bacaan kita tadi. Jadi yang kita ada ialah mad arid li sukun mutlak, iaitu pembahagian kategori yang pertama sahaja. Baik, untuk akhirnya Ustaz akan cerita kepada semua ayat ke-14. Nampak tak ada sin di atas ini? Boleh Ustaz tanya apakah nama hukum sin ini di atas ni? Siapa tahu boleh jawab. Kalau tak tahu Ustaz jawablah. Ada sin di sini atas. Kalau soal lamia ni wakaf lah. Soalannya sili wasal aula lah. Saktah. Ya betul, tepat sekali. Sin ialah saktah. Terima kasih atas jawapan. Jadi kalau ada saktah di sini, kita berhenti tanpa mengambil nafas yang baru. Saya ulang sekali lagi. Saktah ialah kita berhenti tanpa mengambil nafas yang baru. Kalau waqaf kita berhenti, habis nafas, kemudian kita mulakan dengan nafas yang baru. Baik, dalam Quran tidak banyak saktah dalam riwayat Hafs an Asim. Okey, dalam Thariq Syatibi dia tidak banyak. Okey, tapi kita perlu tunaikan dengan betul. Okey. Jadi semua pastikan jangan baca bacaan biasa. Kalau baca bacaan biasa dia akan jadi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itu ialah salah dan juga kurang tepat. Jadi kita nak baca macam mana? Kalla bal, tahan nafas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Tahan nafas, lepas tu barulah mulakan dengan huruf ra itu. Okey, jom sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi ulang. 1, 2, 3. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi inilah bacaan saktah, diberhentikan tanpa mengambil nafas yang baru. Okey, baik, itu sahaja pembelajaran kita pada sesi kali ini. Moga-moga bermanfaat. Okey, terima kasih kepada kehadiran semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz.